Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik dan penguasa sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini insya-Allah kita sambung. Kita kembali dalam siri tadabbur kita, alhamdulillah. Dan hari ini kita buka surah 40 daripada mushaf kita, muka surah 40 daripada surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, ayat 246. 246. Hari ni ada kena nak balas dua payah. Kita bayar satu muka surat, insya-Allah. Baik, jumpa dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا
ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi kita puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, hari ini cerita yang kita baca itulah dari surah Al-Baqarah ni, berkaitan dengan kisah Bani Israel. Nama pun ada dah sebut, alam tara ilal mala'i min Bani Israel. Ya, Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu melihat yakni kisah ketua-ketua dari Bani Israel, al-mala', pembesar-pembesar daripada Bani Israel. Jadi cerita Israel ni banyak disebut di dalam Quran. Pertama, nak menunjukkan Quran ni adalah kesinambungan daripada kitab yang terdahulu, daripada Taurat turun Injil, daripada Injil marilah Quran. Jadi kisah yang ada dalam Taurat, kisah yang ada dalam Injil ada dalam Quran. Nak menunjukkan pertama, sumber kepada tiga ni sama je, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nak mengajak orang-orang yang agama-agama dulu agar mereka kembali kepada Islam. Sebab tidak diturunkan kitab selepas kitab, melainkan setelah rosaknya ajaran yang terdahulu. Dah, sebelum daripada ni turun wahyu, contohnya Taurat. Beberapa ketika lama kemudian habis, orang pun mula meninggalkan agama Allah.
Maka mari turun kitab baru. Lepas turun kitab baru, balik semula. Lama pada tu hilang balik. Kitab sekali dengan kitab-kitab pun diubah dan hilang. Tinggallah Al-Quran. Al-Quran inilah yang Allah Ta'ala jamin dia dijaga. Tapi manusia tu karakter masih sama. Kalau jauh daripada kitab, maka jauhlah daripada agama. Yang bezanya Quran ni, Allah jaga Quran tu. Maka siapa pun yang jumpa Quran sampai akhir zaman, dia akan kembali kepada hidayah. Dan tidak perlu lagi ada Nabi yang diutuskan untuk bawa kitab baru. Jadi inilah keindahan Al-Quran. Dan inilah keagungan Al-Quran nak banding kitab-kitab dahulu. Jadi bila Yahudi baca, bila Nasrani baca, patutnya bila dia baca, inilah rupanya bukan Old Testament, bukan New Testament, the final revelation. Ni yang paling akhir dan paling sempurna, complete daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, kita sebagai orang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut syariat dan panduan dia, kita pun terima kasih, syukur ya Allah. Alhamdulillah, Allah jadikan kepada kita orang Islam nombor satu, orang yang menyerah diri kepada Allah. Dan kemudian Allah jadikan kita orang umat yang kenal Al-Quran, baca Quran dan berusaha untuk faham Al-Quran. Baik, jadi cerita apa yang ada dalam ni? Hari ni cerita dia berkaitan dengan cerita Bani Israel. Baik, apa yang ada dalam kisah ni? Apa yang ada dalam kisah ini? Pertama, berkata Imam Mujahid, ini tentang seorang daripada Bani Israel, nama dia Syamwil. Dan kata Wahab Ibn Munabbih dalam tafsir ni, dulu Bani Israel lepas daripada mati Nabi Musa. Kan lepas daripada Nabi Musa ni, daripada awal perutusan dia di Mesir, kemudian lari daripada Mesir, sesak, kemudian akhir sekali selamat daripada Fir'aun. Bila selamat daripada Fir'aun, maka Nabi Musa pun hiduplah bersama Bani Israel yang selamat. Dan baiklah Islam mereka. Walaupun selepas daripada tu, pas selamat daripada Fir'aun, sesak pula di sesak di padang pasir. Kemudian berlaku nama apa? Allahu Akbar. Sembuh anak lembu. Samiri. Kemudian berlakulah macam-macam sehingga akhirnya Nabi Musa pun kembali ajak kaum dia kepada Allah. Dan lepas Nabi Musa meninggal, orang Israel ni okey dah. Okey. Sehingga Bani Israel ni berada dalam istiqamah beberapa zaman selepas daripada wafatnya Nabi Musa AS. Setelah daripada itu, maka mulalah berlaku perubahan. Mereka amalan baru, cerita meninggalkan syariat asal. Dan sebahagian daripada mereka ni mula menyembah berhala. Mula menyembah berhala. Dan mereka ni orang Bani Israel ni kan, Yahudi ni, dia minat bab sihir, bab patung. Bermula dengan anak lembu tu tak hilang juga. Sampai kemudian lah ni kita tengok pun banyak patung-patung. Jadi bila Allah Ta'ala kata idh qalu, setelah daripada dia berubah, dia pun meninggalkan syariat, meninggalkan Taurat, akhirnya Allah Ta'ala sallata alaihim a'da'ahum. Allah menjadikan mereka ni ada musuh dan musuh mengalahkan mereka. Ialah Bani Israel ni dia terhina, tersisih, diserang, dikalahkan, ditawan. Begitu Bani Israel. Lalu bila mereka ni perang mesti kalah. Kalau perang ditawan ramai, dihalau daripada negeri. Dan mereka ni
sepeninggalan Nabi Musa dia ada tabut, satu peti kotak yang mereka simpan Taurat mereka, dan mereka simpan barang-barang tinggalan nabi-nabi mereka. Sampai ke satu tahap peti tu pun hilang, kena ambil orang, kena rampah. Makinlah mereka ni hidup dalam kesesatan, tak ada petunjuk. Tapi Allah Ta'ala tetap hantar nabi-nabi lah untuk mengajak mereka ni kembali kepada Allah. Dalam keadaan tu mereka masih lagi belum, orang panggil, kembali kepada Allah dengan cara yang benar. Di saat mereka duk kalah tu, maka Allah Ta'ala nak tunjuk pula kepada mereka sebenarnya sifat mereka. Allah Ta'ala cerita dalam kisah ni, alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah kamu tengok kepada pembesar dari Bani Israel setelah daripada kewafatannya Nabi Musa? Apa yang berlaku? إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Di mana ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, lantiklah seorang nabi, seorang raja untuk kami, supaya boleh kami berperang bersama-sama dengannya pada jalan Allah. Bila duk kalah ni, dia kata boleh jadi kita ni tak ada raja, tak ada persatuan pok kita ni. Kena ada seorang raja yang memimpin kita untuk memerangi dan menjaga Bani Israel, perang dengan musuh dan menjaga Bani Israel. Jadi dia kata kepada Nabi dia, kita ni kena ada seorang raja, kena ada seorang raja. Cerita Nabi ni pun, Samuel ni pun disebut ada. Sebelum daripada tu pun, bila mereka ni dah hilang tabut tadi, kotak tadi, baca dalam tafsir ni disebut mereka hilang tabut tu, orang panggil huru hara, tak ada panduan daripada Nabi Musa tu dan nabi-nabi sebelum hilang. Sehingga akhirnya mereka minta kepada Allah supaya Allah hantar kepada mereka seorang nabi. Jadi mereka pun ada seorang wanita ni, dia hamil daripada suami dia, dan suami dia mati syahid, mati perang lah. Dia orang ni pun jaga wanita tersebut, minta dengan Allah, minta biarlah budak ni hak lahir ni jadi nabi di kalangan mereka. Dia kan banyak nabi-nabi. Lepas pada tu bila lahir dia jaga sungguh-sungguh. Kemudian bila besar, takdir Allah, budak ni setelah dijaga dengan elok, maka ni lah yang disebut sebagai Nabi Samuel di kalangan mereka. Lepas tu dia diminta dengan Nabi Samuel ni supaya pilih kepada mereka seorang raja untuk mereka ni berperang dengan dia. Bila dia minta, Nabi tu kata kepada dia, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi tu kata, tidakkah harus jika kamu kelak diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang? Jangan duk minta nak perang. Boleh jadi lepas kamu diwajibkan perang, kamu tak pergi. Jangan kira lah nanti seorang raja gini untuk kita ni berperang. Selama ni kita ni lemah, dizalimi gini, minta dengan Nabi supaya lantik seorang raja, minta dengan Allah, Allah bantu kita. Minta sungguh ni. Nabi tu jawab, lama ke? Bahasa kita lama ke ni? Nanti kan lepas diperintahkan, diwajibkan, tak perang pula. Dia kata apa? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Mereka menjawab,
Mengapa pula kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami dan daripada anak-anak kami. Mesti kami akan perang. Falamma kutiba alaihimul qital, apabila diwajibkan kepada mereka perang, tawallau, mereka pun berpaling. Ini yang Allah Ta'ala nak suruh kita baca ni. Banyak orang menganggap dirinya okey. Okey itu sebelum diuji. Bila Allah uji, apa bentuk ujian Allah? Syariat. Allah uji kita ni nak suruh kita taat kepada dia. Macam mana bentuk ujian dia? Syariat. Hak dia suruh, hak dia larang. Ada orang bila Allah Ta'ala suruh dia pun buat. Ada orang bila Allah Ta'ala suruh dia tak buat. Dan inilah bentuk ujian yang Allah Ta'ala nak uji kita. Dan jangan jadi seperti sifat Yahudi. Makna bahasa mudahnya, sembang je kencang. Gini nak perang, cerita perang siapa musyarat dia tu minta Nabi ni lantik raja. Lepas bila diperintahkan kewajipan perang, berpaling, tinggal, tak nak perang, kecuali golongan yang sedikit daripada mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Ta'ala kata, dan Allah Ta'ala mengetahui, maha mengetahui akan orang yang zalim. Allah maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Ay ma wafu min ma wa'adu. Bal nukila 'anil jihadi akthar, bal nakala 'anil jihadi aktharuhum wallahu alimun bihim. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati mereka. Baik, kemudian lepas daripada tu beberapa orang nak perang ni, setujulah. Setuju ni setuju. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Bila setuju perang, mari pula ujian yang kedua. Apa dia? Allah Ta'ala kan, Nabi tu kata, wa qala lahum, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Bila dia dengar Talut, tak setuju pula. Tadi minta raja. Bila minta raja, tadi mula-mula minta perang, minta raja untuk perang. Bila disyariatkan perang, lari pula, meninggallah beberapa kumpulan. Bila beberapa kumpulan ni pula, bila dilantik Talut pula jadi raja. Tak apa. Gitulah sifat ni. Taing tak ada, nak taing ada, tak puas hati pula. Sifat ni kadang-kadang bukan pada Bani Israel saja. Kenapa? Karakter tu. Taing tak ada, nak. Taing ada, tak puas hati. Orang kita ni lagu tu. Tak puas hati. Tak puas hati dengan apa semua. Minta dengan Allah juga begini-begini. Allah bagi, Allah tak puas hati. Kalau kita tengok zaman kita ni, fitnah yang paling besar masih lagi pada fitnah kepimpinan. Masalahnya duduk pada siapa ni? Masalahnya bukan pada pemimpin sebenarnya, pada orang yang dilantik kepada mereka seorang pemimpin. Tak puas hati semua. Naik tak puas hati, naik tak puas hati. Pas bila tak puas hati, sehinggalah dia sendiri dilantik jadi pemimpin, baru dia puas hati. Tak puas hati juga. Pas bila tak puas hati. Akhir sekali, inilah sifat fitnah yang berlaku. Allah Ta'ala sebut cerita Bani Israel ni adalah pengajaran tu untuk kita. Yang sebenarnya bukan duduk pada Nabi tu, yang sebenarnya bukan masalah duduk pada raja tu, yang sebenar masalahnya pada rakyat tu, Bani Israel tu sendiri. Baik. Jadi apa yang berlaku bila Talut naik, Talut tak puas hati pula. Sebab apa tak puas hati?
Mereka kata, qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Macam mana boleh jadi dia jadi raja kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Sedangkan kami lebih berhak menjadi raja daripada dia. Nak jadi raja juga pada mana? Pembesar-pembesar ni tak puas hati. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dan mereka ni tidak ada, dan dia raja ni bukanlah orang yang banyak harta. Mereka nak raja mereka kaya. Mereka nak raja mereka daripada keturunan mereka. Kalau miskin tak sejadi raja lah, payah. Kata dia dia tak puas hati. Disebut dalam tafsir ni, Talut ni seorang daripada asalnya tentera mereka, bukan seorang keturunan bangsawan mereka. Talut ni asal daripada tentera, orang biasa, kemudian dipilih menjadi raja oleh Nabi ni. Dia ni jadi raja. Walam yakun min baitil maliki fihi, bukan dari keluarga diraja Bani Israel. Kerana kerajaan biasanya mereka ni dapat raja daripada keturunan anak cucu Yahuza. Bila Talut ni bukan dari keturunan Yahuza, mereka pun tak puas hati, tak nak terima. Sebab dia ni tentera biasa. Macam mana dia boleh jadi raja pada kita? Lepas pada dia bukan, kami lebih berhak sebagai raja sebab kami keturunan Yahuza, dan dia pula tak ada harta. Nak jadi raja ni kena kaya rupanya. Siapa yang rasa gitu, makna ni adalah kacamata sudut pandang Bani Israel. Kita ni nak raja ni buat apa? Nak kepada pemimpin ni sebab apa? Sebab dia boleh jaga kita harta benda. Kita ni nanti pemimpin ni supaya kita ni sama-sama boleh bawa diri kita semua, masyarakat kita semua ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Macam orang nak jadi imam lah. Siapa masuk pintu masjid, ada tak dia ukur siapa paling banyak duit, dialah jadi imam. Ada ke lagu tu? Tak ada. Siapa yang berhak untuk jadi imam? Orang paling layak untuk jadi imam. Faliya ummukum aqra'ukum. Nabi kata orang yang paling pandai baca Quran, paling faham fiqh bab semayang, maka dia lah hak jadi imam. Itu konsep kecil dia. Kalau dia besarkan pada masyarakat, maka pemimpin ni adalah orang yang tolong bawa rakyat dia kepada jalan Allah, dengan dia menegakkan syariat Allah di dalam masyarakat dia. Itu kerja dia. Kalau kita nak ukur pemimpin ni, nak kena kaya, nak kena jaga kita, nak kena bayar duit kita, nak kena bagi subsidi kat kita semata-mata, biarlah apa benda dalam bab agama dia tu tak kira, maka kita ni corak pemikiran lebih kurang je dengan Bani Israel. Moga-moga tidak lagu tu lah. Kita sebagai orang beriman, corak pemikiran kita bukan masalah kaya ke masalah miskin. Masalahnya, mana orang yang boleh bawa kita kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas, basic dia. Kita tak kata parti A, parti B, fulan A, fulan B, tak. Asasnya begitu. Di saat kita nak cari orang yang memimpin kita ni, kena cari orang yang boleh bawa kita kepada jalan Allah. Dia tu siapa? Ukurlah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan pula kita kata ni cerita ni nak tunggang agama. Kalau tak bawa pada agama, nak agama.
Nah, orang lain pun tunggang isu juga. Tapi ni bukan masalah tunggang. Ni masalahnya memang hidup kita ni mesti dibawa kepada jalan Allah. Siapa nak bawa? Oh ni hak peribadi, cerita peribadi kita. Bab agama ni bab pada. Tu dah jadi liberal dah lah. Dia jadi sekular lah pula. Cerita ni cerita agama ni dalam rumahmu masing-masing. Ni bukan cerita begini-begini. Tu pemikiran mula dah masuk dah. Asasnya bila orang ni dilantik menjadi pemimpin, dia bawa masyarakat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah dia faqir, biarlah dia orang panggil bukan keturunan bangsawan, tapi dia boleh bawa orang kepada jalan Allah. Itulah yang paling kita harapkan. Orang Yahudi dia bantah Talut jadi raja sebab pertama dia bukan keturunan bangsawan Yahudi. Yang kedua, dia tak ada harta. Dia orang biasa. Dia ni asal daripada tentera-tentera dia je. Jawab di Nabi mereka, qala innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah telah memilih dia menjadi raja ke atas kamu. Menjadi raja ke atas kamu. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Jadi Nabi tu kata, bukan aku pilih dia, Allah pilih. Maknanya pemilihan ditetapkan oleh Nabi itu berdasarkan wahyu dari Allah. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah telah menambahkan kelapangan padanya pada kelebihan ilmu dan juga kegagahan tubuh. Jangan tengok harta siapa paling banyak, tengok dia ni. Allah bagi ilmu, kepandaian kepada dia, dan kemudian Allah bagi pula kekuatan tubuh badan dia untuk berperang. Jadi kita ni memanglah betul kita nak kepada seorang yang pandai memimpin. Kita juga nak kepada orang yang kuat untuk memimpin. Tapi itu sebenarnya wazadahu, tambahan kepada yang asal. Asalnya apa dia? Asalnya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang tu orang yang baik, bertakwa kepada Allah, dia pandai pula, ada ilmu pengetahuan, dia pula memiliki kekuatan, maka cukuplah 3 resipi ni untuk jadi pemimpin yang baik. Tapi nak cukup resipi tu payah. Tak? Nak cukup resipi tu payah tu. Payah macam mana payah nak cari? Nak cari tu payah dah. Pas kalau jumpa pun dilantik rakyat pula hak tak terima. Macam-macam. Tengok berlaku. Bukan kita sebut ni, bukan pak kita je. Kita dah ingat pak kita yang berlaku dah. Seluruh dunia lagu tu berlaku. No. Huru-hara. Algerianya, Mesirnya, Libya, Yaman, Syria, Iraq. Tak puas hati belaka. Naik Saddam Hussein. Oh, Allahu Akbar. Zalim begini tak puas hati. Boleh Saddam Hussein baru berontak. Akhir sekali guling Saddam Hussein. Patung dia pun jatuh. Tak puas hati. Gimana akhirnya? Hancur pakar. Rakyat-rakyat dia hancur negara dia. Mari pula di Libya. Muammar Gaddafi jahat. Muammar Gaddafi tak baik. Muammar ni geng-geng jalanan ni duduk porak peranda ni. Padahal Gaddafi tu punyalah banyak pembangunan yang buat di Libya. Gurun, garu padang pasir itu dia gali. Dia panggil MMR, Man-Made River. Bukan MR2 dia. MMR, Man-Made River.
Dia ada buat sungai saliran tengah pada pasir tu, dia boleh tebuk telaga, keluarkan jadi sungai, hantar ke negeri-negeri jauh. Punyalah besar, projek berbilion-bilion sama dia tu. Akhir sekali daripada negara yang tandus kering kontang. Libya ni asal negara tandus kering kontang. Baca sejarah dia. Sahara. Negara padang pasir. Sahara desert tu. Dia pergi tebuk dalam tu. Dia jumpa dengan ahli kaji dia. Orang lain jumpa minyak. Dia jumpa air bawah tanah. Simpanan air bawah tanah tu dia tebuk. Akhir sekali dia dah kaya dah minyak. Dah belum ni. Jumpa pula air. Punyalah dahsyat. Bagi ke rakyat rumah. Bagi ke rakyat rumah free. Elang lagi. Orang mengandung beranak dapat elang pula beranak. Belajar tajar universiti. Pelajar percuma. Rakyat kita pun boleh pergi sana mengaji percuma. Akhir sekali hak bagai tak buah hati ni, Gaddafi jahat. Hak Amerika tu sekerja rakyat dia sendiri akhirnya bunuh dia. Cerita ni rupa-rupanya berlaku seluruh dunia lagu tu. Oh, zaman kita, pak kita, kalau kita ulah dia kata ustaz ni politik tak boleh. Tapi memang begitulah akhirnya berlaku. Tak buah hati saling tukar, tak buah hati saling tukar. Lah kali kita mikir-mikir baik hak dulu daripada Allah ni. Kita akan kata gitu. Nah, baik hak dulu daripada Allah ni. Dia jadi rindu zaman tu, dia kata. Zaman dulu, orang rindu zaman tu hak dulu. Lepas rindu zaman tu, rindu pula zaman Haji. Lepas rindu zaman Haji, rindu pula zaman apa tu? Muhyiddin tu. Rindu pula zaman Ismail Sabri. Rindu pula. Nanti tukar rindu pula zaman Anwar. Dia gitu ya jadi. Manusia ni Allahu Akbar. Tapi tengok orang dah tahu. Tak tahulah, saya pun bengong nak mikir. Semoga Allah Ta'ala aja. Semoga Allah Ta'ala ni sepatutnya kita ni sibuk dengan agama kita. Kalau semua orang soleh, kalau semua orang kembali kepada Allah, insya-Allah Allah yang akan hantar pemimpin yang baik sebagai anugerah kepada kita. Kena ingat, pemimpin ni anugerah Allah. Anugerah Allah. Selama kita baik dengan Allah, Allah lantik orang baik. Tidak. Kalau kita tak baik, dia buat anak kita pakak. Kita nak kata nak cari orang baik mana? Zaman kita dulu, hak cerdik sikit pergi atas mana? Kita ni hasil apa kita makan, apa hak kita tuai. Zaman dulu bukan setakat anak agamawan, anak-anak mufti. Mana dia pergi hantar? Zaman kita siapa pekat Allah Ta'ala uji zaman tu, memandang kepada pendidikan ni kena ada kerja, kena apa. Akhir sekali pendidikan tradisional ni tidak lagi dianggap sebagai pendidikan kelas tinggi. Lah ni alhamdulillah baru nak kembali semula. Anak-anak kita cerdik-cerdik akhir sekali dihantar kepada dunia-dunia pendidikan, diwujudkan universiti Islam, diwujudkan apa tu program-program agama di sekolah-sekolah dikenalkan. Mungkin inilah kita sedang berusaha, tapi dalam masa yang sama bila habis tu masih lagi kita tak putus kerja kita. Sebab tu kita duk jaga, kita buat ni usaha kecil kita di sekolah ni untuk membina generasi. Dan usaha kecil ni ada lagi pihak yang lebih hebat daripada kita buat di luar sana. Mahak-mahak tahfiz dibina, terutamanya yang ada aliran menggabungkan macam-macam silibus pengajian agama. Termasuklah juga ada juga ilmu-ilmu akademik sikit. Tapi lebih utama mendidik generasi menjadi orang bertakwa kepada Allah. Daripada mereka lah kita ni harap untuk jadi salah seorang daripada yang memimpin kita. Mudah-mudahan lah, insya-Allah mudah-mudahan Allah lantik orang yang baik untuk memimpin kita, dan dia bermula daripada kita.
Kalau zaman dulu, oh, maknanya yang mengisi pos-pos besar hari ni orang yang zaman dulu. Kita tengok zaman dulu tu lagu mana? Betul tak? Zaman dulu tu lagu mana? Zaman dulu tu, zaman orang hak 50-an, 60-an, 70-an, gitulah dunia. Tapi setelah daripada era 80-an berakhir, 90-an dah bermula satu perubahan. Zaman masyarakat kita. Saya generasi orang panggil apa? XYZ ni saya pun tak reti. Hak mana X, hak mana Y, hak mana Z tak tahu. Apa tak tahu XYZ tu dia ada generasi milenial dah, asal dia tak saya ingat. Asal usul dia. Nah. Tapi rakyatnya macam cerita kalau dulu di Kelantan lah sebagai contoh. Zaman dulu siapa pergi kat pusat pelacuran pun ada. Dulu dikenali sebagai Paris of Malaya. Oh, Kelantan dikenali sebagai Paris of Malaya. Ada panggung wayang. Kota Baru saja ada 6 panggung wayang. Kat Jalan Hamzah tu, kat KB Mall tu, ada cerita di situlah pusat panggil Paris of Malaya. Sebab dia ada satu park nama dia apa nama, Biazar ke nama tu. Park situ memang park joget, park gapo, park macam-macam. Walaupun negeri tu tradisional tu kuat, tapi masih lagi ada benda tu. Happening. Dia nak lagu tu ada. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan satu tubuh manusia yang telah diasuh dengan pendidikan. Masa tu Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang Kelantan, dapat dia jadi menteri besar. Tukar habis. Dan tutup panggung wayang, tak boleh jual arak dalam kedai-kedai orang Islam. Tutup habis pusat-pusat tu, joget tak boleh, dikir barak masa tu tak boleh, mayung tak boleh, semua anugerah. Alhamdulillah. Asal apa Pak? Orang hantar nak pergi ngaji agama. Dia tak mari langit pemimpin ni. Dia mari daripada pendidikan, daripada bawah. Lepas daripada tu dia buat mahak tahfiz. Tahun 1990 dia menang. Tahun 1991 menubuhkan mahak tahfiz. Dan dialah orang yang lebih terkedepan daripada Mark Zuckerberg tu. Nama kapung Mak apa ni? Mak Zuckerberg apa ni? Mak Facebook. Mak Facebook, saya baca kisah kejayaan dia, cerita mak pula-pula. Dia kata cerita ni kita jangan tunggu perfect baru nak buat. Buat dulu. Dan kita akan berubah. Kita akan tahu kekurangan kita apabila kita mula bekerja. Jadi dia mula buat Facebook ni dalam bilik di college dia, masa dia duduk di Harvard University. Masa tu zero, belum apa-apa lagi. Bermula daripada sistem untuk sama-sama panggil pelajar mahasiswa Universiti Harvard, kemudian pergi kepada mahasiswa universiti-universiti lain, kemudian pergi kepada mahasiswa daripada Europe, pergi kepada mahasiswa di Amerika. Daripada mula-mula dia buat nama dia The Facebook, tajuk dia The Facebook. Akhir sekali dia penjanaman balik, tinggal Facebook saja. Daripada zero modal jadi berpuluh bilion aset dia. Dia kata apa? Jangan takut untuk bermula. Sebab kita memang tak sempurna waktu kita bermula, tapi selepas kita buat, kita akan memperbaiki usaha kita sehinggalah kita berjaya. Oh, so kita pun dapat inspirasi. Betul Mak Zuckerberg. Tu Guru ni Aziz buat, menubuhkan Mak Tahfiz tahun 1991. Kampus menumpang. Tak ada pelajar ni mula-mula nak 30 orang. Tahu interview mula-mula berapa orang mari. Nak pelajar 30 orang ni. Batch pertama buat Mak Tahfiz, kelas tumpang di satu tempat panggil YPTIK dulu, Yayasan Pengajian Islam Kelantan. UM yang dulu ni Lampuri, sekarang dah tutup dah UM, tak ada dah pun. Dia buat nak 30 orang.
Ada seorang pengetua, ada seorang ustaz, cikgu. Masa tu mula-mula start, saya ni batch ketiga. Sebab tak tu saya boleh cerita. Not 30 orang yang datang interview. Letak syarat jangan kira lah UPSR ni. Hak datang 32 orang. UPSR pun ada tak ada sepenuh. Mari daripada budak-budak, mari daripada pondok ni, mari masuk nak tu. 32 orang interview, 2 orang buang, 30 ambil. Jalanlah kapal menumpang. Tahun depan nak 30 orang. Tapi dah ramai, dah sikit mari 100 orang. Lepas tahun 100 orang. Lepas 3 tahun batch saya yang ketiga, tahun 93, di hujung tahun 93. Masa tu baru berpindah ke kampus yang baru di Pulau Condong. Pelajar daripada ni pindah ke Pulau Condong. Ada satu bangunan blok kerajaan negeri bina, blok 2 tingkat. Atasnya asrama, bawahnya kelas. Tu je. Ada kolam mandi sebelah tepi, ada bangunan kantin yang tidak berdinding. Saya batch pertama di bangunan baru tu. Masuk dalam kebun getah. Nak buat ni, nak mendidik generasi. Kan mudah. Dalam kebun getah naik jalan tanah mewah. Siapa mula-mula nak pergi atas, orang kata kau mak saya, ayah saya. Iya, kau nak pergi atas anak sekolah macam ni. Betul. Tapi keyakinan dan tawakal mereka kita dengan anak ngaji agama ni tak apalah. Tahun saya 300 orang mau apply. Lepas tu bangunan masa tu habis cuti aku klik minta derma. Bangun bangunan sekolah, bangun bangunan masjid, bangun bangunan asrama. Itu bukannya orang kaya negeri pun negeri paling miskin di Semenanjung. Lepas tu bangun punya pemikiran Tuan Guni Aziz ni, macam mana dia nak promosi Mahat Hafiz. Dia ada kuasa, dia buat arahkan Setiausaha Kerajaan Negeri buat kerjasama dengan Majlis Agama Islam. Maka pada bulan Ramadan anak-anak tahfiz ni dihantar ke seluruh negeri, setiap daerah jadi imam. Bukan sebulan dok, satu malam je. Satu malam satu daerah. Siapa ambil bah SUK, bah Setiausaha Kerajaan Negeri tu mari ambil di Mahat Tahfiz. Penuh satu bah atau 2 bah, pergi malam ni di Kota Baru. Berhenti di rumah mana? Rumah DO. Rumah DO ni imam semua pakat mari rumah DO, ambil anak angkat. Tok imam balik ke masjid masing-masing. Masa tu kita darjah tingkat T1, tingkat T2, tingkat T3. Abang sulung tingkat T3. Kita ni bawah ni dilantik jadi pembantu imam. Masa tu tak boleh jadi imam lagi. Lepas kita tingkat T2 atau tingkat T3 tu tengok kualiti bacaan okey, baru ustaz kata awak boleh jadi imam tahun ni, pun jadi imam. Gilah pakar kampung-kampung masuk gini-gini. Orang tua mocik-mocik ni gak. Tengok budak kecil. Masa tu zaman tahun 90-an, mana ada tahfiz kecil-kecil ni, tak ada. Tengok juga, budak Rafi, jadi tu imam pula baca, pula sedap pula. Titik air mata lah, teriuk lah ke mocik-mocik, teriuk. Lepas pada tu semayang juga, awal, mari mana ni awal, begini. Hak nak jadi natu pun ada. Kain pelekat ni jangan kira ni, tinggi kain pelekat. Balik. Buat balik puluk, buat balik kain, buat balik. Kita balik ke sekolah asrama ni kan. Lepas tu kalau hak jenis tak ada lebih sikit, pergi ke masjid-masjid besar, orang kampung dia bagi kain pelekat, bagi puluk, bagi buah. Kalau orang hak duduk bandar, bagi duit kan. Kalau jadi tu imam besar, masjid besar, masjid bandar-bandar, balik. Budak saya pun lagu tu kok duk kira. Ada yang boleh piti berapa riyal hari ni. Semangat budak-budak kan. Habis bulan Ramadan, kawan tu beli kereta kontrol lah. Orang dia beli bunga api, macam-macam lah. Tapi usaha tersebut telah menyebabkan orang mula buka mata bahawa budak boleh hafal Quran. Ni masa tu tak ada, seumpamanya di Malaysia ni tak ada.
tahfiz aliran perdana, menggabungkan dua aliran. Tahfiz saja, arus perdana saja. Kelantan mula-mula yang menggabungkan dua aliran. Yang mana sekolah tahfiz ada SPM. Bahasa kita kan, sekolah tahfiz ada SPM. Lah ni baru nama dia integrasi. Zaman kita dulu tak ada istilah tu. Istilah dia mak tahfiz, tapi mak tahfiz kerajaan negeri dia buat gabung. Alhamdulillah, tapalah tingkat terima batch pertama hok ambil SPM tahun 95. 51 buka 95 batch pertama dia. 5 tahun tingkat terima ambil. Hak 32 orang hak interview tadi, anda tak ada UPS langsung. Mari pun tak ada basic pun masuk. Alhamdulillah, dengan keberkatan Al-Quran dan juga dengan kurniaan daripada Allah, lulus 100% SPM, lulus 100% lulus. Batch kedua dengan batch ketiga saya ambil SPM serentak. Dia 90, saya ambil 97. 90 SPM saya tahun 97. 98. Batch pertama 96, 97, 98 gitu. Batch tu dapat 100% pakat 1. 100% pakat 1. Kemudian kejayaan demi kejayaan, alhamdulillah orang mula buka mata. Zaman sekarang ni alhamdulillah, sampai aliran tahfiz ni dia ada di arus perdana. Kerajaan, kementerian pun ambil modul ni, lepas di ada Mu'tafi Ulul Albab, ada imtiaz, ada apa, patu tumbuh macam cendawan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bila orang tu jaga Quran, generasi masa depan tu, kita kena hijau untuk generasi depan. Didik masyarakat ni bukan mudah. Kalau kita duk fikir hari ni api kita, biarlah kita ni berusaha untuk anak-anak cucu kita. Dengan cara mana? Hak adalah ni anak-anak kita, cucu-cucu kita, kalau peringkat cucu ni atalah ngaji agama. Hak cerdik-cerdik tu lah. Jangan atas hak tak lagi mana dah bagi. Anak saya ni tak lagi lain dah ustaz. Atas pondok lah. Alo. Faham ke hak cerdik lagu ni ke kita nak latih pemimpin di kalangan kita. Jadi alhamdulillah, lepas daripada tular ni ada dah budak-budak hak memang cerdik, pintar, bijak. Mereka mewakafkan diri mereka untuk belajar agama. Sampai akhirnya kita ada dah PhD bidang agama. Orang yang boleh hafal hadis, orang boleh hafal Quran. Ini semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan ni perjuangan yang besar. Besar perjuangan dia. Bukan sekadar maknanya kita ni kita tak tahu. Macam pemimpin masa depan ni kita tak tahu. Boleh jadi daripada cikgu tu, dia tengok anak murid dia jadi menteri besar. Hak ni hak nakal sekali zaman sekolah dulu. Tiba-tiba hak ni dia jadi menteri besar. Contoh dia pun tak tahu. Tapi kita pun begitulah juga. Kita tak tahu, boleh jadi ada di kalangan anak murid kita ni. Boleh jumpa saya, ustaz, cuba ngaji dengan ustaz dulu. Alhamdulillah. Adalah usaha kita untuk membina generasi. Baik, balik kepada cerita apa tadi, orang Bani Israel asalnya tak puas hati dengan raja, tapi dia lupa raja-raja ni anugerah Allah. Anugerah Allah. Nak cari orang cukup sempurna memang payah, tapi ini dah anugerah dah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akhirnya berapa orang? Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan bagi kepada siapa yang dia kehendaki kerajaan dia, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kita sebut pada pagi ini. Agak panjang cerita gini. InsyaAllah ada masa kita sambung lagi. Tapi sama-samalah kita doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita orang yang baik untuk memimpin kita, dan balik memimpin kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita kepada agama dan menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala
Kalaupun tidak sempurna seperti mana asal, tapi sekurang-kurangnya kita dapat semaksimal yang kita mampu dalam keadaan kita yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan cabaran dan juga cubaan ini. Ya wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.